Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita di hari-hari akhir Ramadan, mudah-mudahan kita dapat menyempurnakan ibadah kita dengan lebih sempurna. Dan walaupun siang kita sibuk dalam urusan kerja dan urusan masing-masing, kita patut tumpukan waktu malam lebih banyak untuk beramal, beribadat, baca Quran, dan supaya dapat kita menyempurnakan tugas ini la'allakum tattaqun ke tahap dan darjat tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa hari ini kita dapat liputan dalam negara dan luar negara tentang kedudukan COVID-19. Dulu kita rasa lebih tenang kerana keadaan lebih terkawal, tapi ternyata ada juga kebimbangan yang sekarang ini kerana jumlah yang diperolehi itu kian bertambah, dan kesan daripada sedikit kelonggaran yang saya faham, orang tahu nak balik kampung, hari raya dan sebagainya, tetapi ada kesan yang dilaporkan bila kita pulang ke kampung dan tidak mengkawal, dan ia merebak jangkitannya dan munculnya beberapa kluster baru. Di Malaysia umpamanya tadi yang kita paparkan, jumlahnya 7,009, yang baru 31, dan angka kematian mencecah 114. Tetapi saya ada beberapa liputan antarabangsa yang disiarkan dalam beberapa majalah antarabangsa. Saya berikan umpamanya rajah oleh majalah The Economist. Kalau saya teliti betul-betul gambaran yang diberikan oleh beberapa, ada juga teman saya mengatakan ia tidak serius seperti malaria dan sebagainya. Kita lihat sekarang kalau angka bulan April, ya, dia telah mengatasi hampir semua penyakit-penyakit utama. Diabetik kita lihat di situ, ya. Malaria masih ke bawah. Soal akibat dadah dan alkohol juga di bawah. Jadi dia telah mencatat angka yang agak tinggi. Maknanya angka kematian tertinggi bagi tahun 2020 ialah COVID-19, dan ia mengatasi barah payudara dan malaria. 235,000 nyawa telah terkorban akibat sakit ini, mengatasi semuanya SARS, Ebola dan lain-lain. Dan oleh demikian ada keperluan untuk kita lebih waspada, walaupun alhamdulillah kita bersyukur Malaysia belum sampai ke tahap yang begitu membimbangkan atau menjadi malapetaka, walaupun saya gunakan malapetaka itu kerana dia telah menjalar ke banyak sangat kawasan dan menyentuh ramai penduduk-penduduk negara. Dalam laporan Bloomberg umpamanya Mei 21 ada disebut tentang perkembangan di negara China. Kemungkinan di kota-kota Shulan, Jilin dan Shenyang 100 juta orang penduduk akan mengalami berdepan dengan wabak COVID-19. Dan ini membimbangkan, selain daripada simptom atau petanda awal, Wuhan itu kembali menjangkiti penduduk di sana. Dan oleh demikian saya hanya menunjukkan, ya, daripada laporan ini bahawa beberapa saintis dan pakar perubatan negara China sudah menyatakan kebimbangan mereka kerana ada kembalinya wabak ini. Dalam laporan Fortune umpamanya, ya, dia menyebut tentang satu masalah lain yang juga terkesan di negara China, iaitu mutasi. Maknanya penyakit itu kekal dalam rangka besarnya, tetapi dijelmakan dalam bentuk pusingan mutasi yang baru. Dan ini menyebabkan kebimbangan pakar-pakar perubatan kerana cara mengobatinya itu mungkin
ada kelainan. Itu saya bukan ada kepakarannya, kemahirannya, tapi cuma menyatakan dari laporan itu kita jangan pandang remeh masalah ini, dan untuk menjaga keselamatan kita haruslah waspada. Kalau di kampung, di surau, di mana-manalah tempat kerja, jangan kita anggap perkara ini enteng dan boleh kendorkan syarat-syarat tentang topeng dan juga jarak atau pembatasan sosial. Dalam laporan Al Jazeera semalam disebut umpamanya angka kematian itu lebih, iaitu 325,000. Saya kena semak kerana ini ada percanggahan sedikit dengan angka yang disebut dalam Economist. Tetapi yang sangat memprihatinkan ialah kerana ada kes baru 106,000 dalam tempoh 24 jam. 106,000 kes positif coronavirus dalam tempoh 24 jam menurut Badan Kesihatan Sedunia, WHO. Jadi pandemik ini kalau mengikut WHO belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Jadi saya hanya nak manfaatkan waktu pengantar ini untuk mengingat kita menjelang Aidilfitri Mubarak. Janganlah kita rasa keadaan sudah selesa, angka kematian sudah berkurangan, kes-kes yang dikenal pasti positif itu juga berkurangan, maka kita boleh agak merasa tenang dan lebih longgar peraturan kita. Ini akan menyebabkan kita harus akan menghadapi satu masalah baru. Jadi sementara ada kelonggaran, jangan ini terpulang kepada rakyat, masyarakat biasa seperti kita untuk lebih waspada. Jadi ini sekadar peringatan dari seorang rakyat biasa yang bukan pakar tetapi mengikuti perkembangan ini dan merasakan bertanggungjawab untuk saling menasihati dan mengingatkan. Perkara yang kedua yang menimbulkan keresahan ramai netizen dalam tulisan kepada mereka ialah masalah melonjakkan inflasi atau kenaikan harga barang. Saya bagi contoh ayam. Masa saudara Saifuddin Nasution kawal lebih berkesan, harganya masa hari raya puasa tahun lalu 27 barang kawalan, tapi ayam sekadar RM3, kerana ketegasan panggil pengelola, beri kelonggaran tetapi jangan bebankan pengguna, pembeli. Tetapi sekarang cecah sehingga RM8 sekilogram. Dah oleh kerana bising-bising turunlah RM1 jadi RM7. Jadi ikan dan barang-barang keperluan itu meningkat dan ini tentunya akan membebankan. Jadi kita menggesa kerajaan agak lebih tegas, janganlah bila dengar ni selalu kita dalam keputusan saya sebut ini kerangka pemikiran ekonomi. Ekonomi ni selalunya dia memihak kepada golongan kaya, pengeluar, konglomerat. Kalau rugi pun nak selamatkan syarikat penerbangan besar, bank yang besar-besar. Jadi selalu yang kalangan petani, nelayan, pekebun kecil, peniaga kecil, SME atau IKS ini yang akhir sekali nak beri pandangan. Jadi sebab itu kalau kita lihat kerangka ekonomi itu kepentingan rakyat terbanyak, maka pendekatan kita utamanya masalah harga barang, kerana dia menyentuh semua. Kalau kita bagi umpamanya RM500, harga barang naik, dia hilang di situ saja. Sebab itu harga barang dan inflasi itu mesti dikawal. Kerana kalau kita beri sumbangan, katalah RM200 satu bulan, harga barang meningkat dari RM3 jadi RM7, jadi hilang di situ saja. Maknanya hilang di barang yang kita beri tahun lalu tetapi harganya meningkat. Jadi apa yang kita dapat selamatkan itu hilang kerana tidak dapat ketegasan daripada
pemerintah, membiarkan orang peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab mengaut keuntungan, dan pemimpin-pemimpin dan selalunya orang-orang besar ini, dia pertahankan kepentingan ini kerana mereka lebih banyak hubungan dengan peniaga besar daripada rakyat biasa. Rakyat biasa itu hubungannya masa dekat pilihan raya saja. Ini sebab saya merasa perlu untuk lebih lantang suara mendesak supaya kawalan ini lebih berkesan, kerana buktinya kita boleh dan mampu kawal kalau kita mau, kalau kita tegas. Pemasarannya, apps yang barunya, semua yang harus kita lakukan. Bukanlah maknanya kita boleh berikan harga yang percuma, tetapi kawal harga supaya lebih berpatutan. Sekarang ini gunakan COVID-19 untuk naik melambung harga. Orang hilang kerja, kalau kerja pun kadang sementara, kemudian ditimpa pula, ini disebut sudah jatuh, ditimpa tangga. Mana jatuh kerana jadi hilang pekerjaan, ataupun hilang allowance-nya, ataupun pekerjaan yang dah jadi sementara, tapi naik harga barang melambung gitu ya. Bukan sedikit. Kalau RM3 tahun lalu jadi RM7 dan RM8 tahun ini, itu naiknya melambung, dan ini betul-betul bukan dapat jatuh ditimpa tangga lagi, jatuh ditimpa batu. Baik, yang rakan-rakan ramai menunggu hari ini ialah masalah mesyuarat Pakatan Harapan yang terakhir yang melibatkan Bersatu. Saya ingat sekitar 27 Februari ya. Apa ya nak komen saya dengar tip yang agak panjang. Saya tidak tahu sama ada dipendekkan sikit atau tidak, tapi sebagai orang yang hadir, yang tenang, renung dan banyak bersabar dari itu, memang tepat. Apa yang disuarakan itu bukan palsu, memang berlaku begitu. Dan saya tidak fikir ia berlaku tanpa perencanaan baru, tanpa dalang besarnya, kerana seperti mana kita tahu, yang dibangkitkan itu pertamanya apa ya, soal kedudukan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri. Tak ada siapa yang petikai, kita semua setuju. Dan seperti mana yang disebut dalam perjanjian sebelum pilihan raya, ini dibentang kepada rakyat dalam pilihan raya. Ini manifestonya, ini pemimpinnya yang sementara, dan kemudiannya lepas Tun Mahathir Anwar. Itu dipersetujui dan kita menang. Mandat rakyat. Kemudian disebut mulanya 1 tahun, kemudian 2 tahun, kemudian kata lepas APEC. Saya setuju semua. Itu pun tidak memuaskan hati golongan ini. Saya dengar dia nak, kalau boleh, ada yang sebut, kakak tu sebut, kalau boleh biarlah sampai selama-lamanya lah. Ya ke? Ini putar belik politik ya, paling rendah dan jijik dalam sejarah. Ada yang kata, oh kami pertahan, kata tu. Orang yang benar-benar daripada awal tak pernah setuju. Saya tak setuju dengan Ketua Mahathir peringkat awal. Betul, saya lawan. Tetapi bila ada muafakat, kita janji, saya patuh. Dan saya sokong. Tiap kali ditanya, saya kata beri ruang. Give him the space and latitude to manage the affairs of the state without interference. Apa yang saya nak kemukakan, saya kemukakan secara peribadi kepada beliau. Beliau setuju, okey. Tak setuju, okey. Dia tak pernah tanya saya, okey. Dia tak pernah undang saya dalam mana-mana mesyuarat, saya okey. Walaupun saya dikutuk, anuan dia lemah, tak macam dulu, tak ada ketegasan, tak layak jadi pemimpin, saya telan kerana saya buat perakuan, janji. Saya tak mau khianat janji. Baik. Bila datang mesyuarat itu, beberapa orang Bersatu dan yang pengkhianat daripada keadilan rupanya merancang, membuat gesaan yang keras, membantah apa-apa pandangan, bercakap soal transisi. Oh, itu janji lalu, itu tak kira, ini balik pada rakyat, demokratik.
Ya, jadi tentulah beberapa teman kita dari Amanah, dari Keadilan, dari DAP menyuarakan, ya kita sokong Tun Mahathir, tetapi kita ada juga perjanjian. Ini dari 1 tahun ke 2 tahun, ke lepas APEC, ke lepas 3 tahun, kemudian sampai bila-bila. Jadi dah bertentangan dengan perjanjian, maksudnya mengkhianati perjanjian, bukan saja dalam kertas di antara Pakatan Harapan, tetapi kepada rakyat. Kepada rakyat. Setelah dengar panjang begitu begini, bertelagah sebagainya, saya pun tahu sandiwara politik masa itu. Saya pun lama juga dalam politik. Saya dapat baca ini orang nak cari alasan, terutama daripada Bersatu, untuk, dan juga pengkhianat, untuk kata kami tak setuju akan keluar. Saya dapat baca, maka saya pun konsisten dengan sikap saya sebelum ini. Tak usahlah berebut, berkelahi, ya. Kita ikhtiar, kita berunding, fatawakkal ala Allah, ya. Jadi saya ambil keputusan di situ. Penutupnya saya, ya, setelah dengar semua, dah baca, saya kata ginilah, ya, tak usah panjang-panjang gaduh-gaduh. Tapi sebelum itu saya sebut orang yang guna kuasa dia, dan saya jumpa Tun Mahathir, bagi tahu janganlah bagi orang ganggu parti, gunakan kedudukan dan wang ringgit kerajaan untuk pecah belahkan parti. Jadi orang kata Parti Keadilan, dia bagaimana orang menteri-menteri kanan guna wang, guna kedudukan, lantik orang, pecah belahkan dalam parti, dalaman parti, dan ini dalam kerajaan Pakatan Harapan. Jadi saya gunakan tanggungjawab, suarakan. Tak berbuat apa-apa itu luar daripada keupayaan kita. Orang nak pecahkan Parti Keadilan, ya? Pecah sedikit, betul, 500-600 keluar, 1 juta ahli masih kekal. Tapi oleh kerana muslihat begitu, yang pecah parah-parahnya Bersatu. Itu soal Bersatu saya tidak mau komen lah. Ini soal audio semua. Ini soal Bersatu, soal mereka akan cuba leraikan dengan sebaiknya. Itu soal mereka. Tetapi saya gunakan majlis dalam mesyuarat itu juga, jelaskan, ya, ini pun dah berlaku. Orang-orang yang guna kedudukan mereka dalam kerajaan, pecah belahkan, kemudian kuno menyerang orang-orang keadilan saja yang tuntut. Dia tu bukan seperti juga dari Amanah dan DAP yang tuntut ini kerana janji, ya, ada perjanjian, ya. Sebab itu pada peringkat awal kau sudah tahu 5-6 bulan yang pertama Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, yang hanya disebut setahun. Kemudian Tun Mahathir kata 2 tahun. Kemudian dia sebut lepas APEC, kemudian 3 tahun, dan sampai akhir. Ini yang menyebabkan keresahan daripada ahli-ahli Pakatan Harapan. Tetapi untuk elak daripada ketegangan perpecahan, saya memilih untuk mengatakan yang menimbulkan kemarahan ramai kawan-kawan saya, termasuk yang dalam majlis itu, ya? Kerana Amanah buat pernyataan tegas, DAP buat ketegas, Keadilan buat tegas, kemudian saya pilih untuk kata tak apalah, lepas APEC pun lepas APEC, tak mau tetapkan tarikh pun tak apalah, jalankan, ya? Tun Mahathir pun sambut, bukan nak beritahu tarikh, dia kata ikut saya nanti sampai sebelum pilihan raya 1 hari pun boleh. Saya diam, saya tak mau berbalah, dan itu ni dia ulang dalam sidang media berikutnya. Saya disegah oleh teman-teman, termasuk daripada Pakatan, ya, kawan-kawan daripada DAP, Amanah, Keadilan, kata Anwar, kita dah putus lepas APEC tetap tarikh, pasal apa you pilih untuk lepaskan begitu je ke Mahathir? Saya kata kalau saya buat kenyataan tegas, dia akan menimbulkan pergaduhan dan menyebabkan perpecahan. Saya nak elak daripada alasan kepada golongan pengkhianat untuk gunakan ini sebagai alasan nak keluar. Tetapi namanya pengkhianat, kita buatlah cara yang baik macam mana pun nak selesai, dia khianat juga. Kerana rencana mereka bukan nak selamatkan Tun Mahathir, ya. Rencana mereka itu balik untuk khianat kepada seluruh perjanjian Pakatan Harapan supaya mereka mendapat tempat, ya. Kalau mereka itu betul-betul nak pertahankan Tun Mahathir seperti mereka dakwa, yang saya memang tak percaya, kenal mereka ini dah puluh tahun, dan saya tidak pura-pura. Saya menyatakan kerjasama kita itu terbatas kepada agenda reform. Selagi pemimpin buat komitmen untuk lakukan perubahan dan reform, kita sokong. Dan kedudukan Tun Mahathir
walaupun kita dulu bantah banyak isu-isu pokok dan dasar dengan dia, tetapi bila dia bagi komitmen, kita bagi sokongan. Dan saya sepanjang 2 tahun, apa pun mereka buat tohamahan, saya tidak ganggu. Ya, saya dalam mesyuarat pun saya ambil satu pendekatan sangat sederhana, kerana tidak mau goncang dan timbulkan pertikaian yang tidak akan menguntungkan negara dan rakyat. So saudara, yang kita harus ingat dan pengajaran pada ini apa dia? Audio tape ini benar, saya hadir, saya dengar, dan kita tahu apa yang berlaku, pengkhianatan, suatu sikap yang biadab yang berlaku, dan juga yang tidak menunjukkan yang hasrat mereka adalah agenda reform. Tidak, masing-masing cakap aku korban, aku dah berjuang 20 tahun dan pelbagai hal lah ya, tentang kononnya tunjuk hebat mereka, tapi yang pertama khianat juga mereka. Soalnya sekarang bukan soal itu ya, soal kita balah ini soal pertikaian politik elit, tetapi agenda tidak ada. Lebih baik kita balik kembali. Kamu sedia patuh kepada agenda islah, kamu sedia bantah rasuah dengan keras-kerasnya, jangan perkayakan diri kamu, keluarga kamu, anak saudara kamu, kroni kamu, dan kamu pastikan bahawa rakyat diutamakan. Ini baik harga barang ataupun masalah pengangguran, masalah ekonomi, pembangunan. Ini yang kita harus sokong ya. Maknanya kita patuh kepada agenda. Badan kehakiman harus bebas, jangan boleh runding-runding. Macam kita lunding 10 ekor ayam dicuri, bagi balik 1 ekor ayam, selesai. Hal-hal ini mesti dihentikan. Ini maknanya apa? Reform badan kehakiman, badan penguasaan ya. Anti rasuah yang jelas. Jangan anti rasuah ini, yang saya sebut banyak orang pertikai. Dia kata seolah-olah saya pertahankan Datuk Seri Najib dan satu MDB. Saya tidak ya. Tapi saya kata rasuah ini bukan saja YMDB. YMDB ini satu gambaran bagaimana seluruh sistem dan negara kita tu porak-peranda. Badan kehakiman tak boleh diharap, badan penguasaan tidak boleh diharap, SPRM tidak boleh diharap ya. Elit pun kecundang, profesor-profesor semua takkan ngangguk ya. Sekarang baru nak tunjuk gagah, masa itu diam kelu membisu semua. Sistem itu yang kita harus baiki. Media harus bebas, profesor harus bebas untuk menyampaikan pandangan. Ini yang kita katakan. Tetapi rasuah itu bukan saja satu MDB ya. Ia juga terpalit dengan ramai, tak kira dan tetapi nampaknya pada masa itu SPRM juga agak tertumpu pada satu aspek, dan beberapa keterlanjuran dalam pimpinan yang memukul harta, tanah, kedudukan, saham, beri projek sana sini, langsung tidak diberi teguran. Ini maknanya sikap dalam politik yang mengikut kabilah atau kartel yang akan merosakkan negara. Kita sokong perubahan dan reform ini bukan soal Anwar atau siapa-siapa. Siapa yang patuh kepada reform, agenda reform, itu harus didukung. Kalau tidak, umpamanya obsesi kita, gairah kita hanya nak rebut kuasa. Bila rebut kuasa, tak tahu dah buat apa, tak tahu ada agenda, balik kepada yang asal. Kita ada pengalaman Pakatan Harapan, kita cuba lakukan, walaupun kita tak boleh nafikan ada kelemahan. Kelemahannya kerana kita menangguh beberapa keputusan, janji yang kita patut tunaikan dengan baik ya. Dan juga keresahan rakyat, terutama yang merasakan mereka tidak diberikan pembelaan secukupnya. Tapi ini tidak boleh kita bedakan, bandingkan dengan kedudukan Barisan Nasional atau Perikatan Nasional. Kerana Pakatan Harapan sebagai satu kerajaan telah memulakan beberapa perubahan institusi reform yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ini kita tidak dapat nafikan, walaupun saya akui ada beberapa keterbatasan dan kelemahan yang insya-Allah harus kita baiki. Bagi kita dalam Pakatan Harapan,
Yang saya sekarang sebagai pengusinya, tekad untuk menyatakan kita kembali kepada khitah perjuangan. Apa khitah perjuangan? Landasan prinsip perjuangan. Ya, kita tidak senang dengan rampasan kuasa, pengkhianatan Perikatan Nasional. Ya, kita merasakan mereka ini lebih parah kerana kerja mereka dalam keadaan pengangguran sudah mencecah ratusan ribu, harga barang dan inflasi melonjak naik. Apa yang mereka lakukan? Agih kekayaan dan kuasa dan kedudukan satu demi satu. Ini ghanimah, ya, harta seolah-olah rampasan ada peperangan dibahagikan. Ini ternyata sangat keburukan dan kerusakan sistem dan pemikiran pimpinan. Tetapi apa alasan untuk kita mengganti? Kita mampu ganti hanya kerana tekad kita membuat sesuatu yang lebih baik, hanya dengan menolak rasuah, dengan menggunakan kuasa itu untuk memperkayakan suku sakat kita. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan pada kita dan berikan kesabaran dan kebijaksanaan. Sabar. Orang saya pun tak fahamnya, orang marah saya sebab sabar. Marah patut, tak sabar. Ada selama ini umpamanya caci Anwar ni berebut saja, dia nak gulingkan Mahathir segera, dia tak sabar. Dengar tips ni baru tahu sebenarnya, ya, siapa khianat, siapa tak sabar, siapa nak sabotaj, siapa dalang, siapa pemain dalam wayang kulit yang berlaku dalam babak terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.